Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen review. Untuk segmen review pada kali ini, saya akan review Proton IMAX 7 untuk model premium. Okey, inilah dia model premium yang ada beberapa kelainan daripada model sebelum ini. So kita akan pusing-pusing untuk lihat model premium ini apa yang lebih daripada model sebelum ini. Teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Okey, ini dia model Proton IMAX 7 untuk model premium. So apa yang kamu nampak, ada beberapa kelainan lah untuk model ni, terutamanya pada dia punya rim. Okey, untuk rim ini dia ada besar sedikit lah dan dia punya pattern pun nampak menarik sebenarnya. Untuk model premium ni dia menggunakan rim 19. Okey, 19 inci 255/50. So nampak lebih gagah sebenarnya jika dibanding model yang sebelum ini sebab dia kategori premium. So inilah dia IMAX 7, dan apa yang lain lagi sebenarnya ada di bagian dalam. Jom. Okey, inilah dia model Proton IMAX 7. So untuk secara keseluruhannya sebenarnya bagian dalam ni nampak sama sebenarnya. Dia ada ada skrin besar, 15 something lah inci dia punya skrin. Tapi apa yang beza untuk model premium ni, bagian atas dia, kamu tengok dia ada sunroof guys, besar sebenarnya. Nanti kita cuba buka dia punya sunroof ni, tapi bukan yang inilah, kita akan buka nanti yang test drive. Sebab selepas ni kita akan test drive untuk model premium ni, kita bawa pusing-pusing di jalan raya dan sambil kita review dia punya performance macam mana. So kita cubalah nanti buka dia punya sunroof ni. Yang inilah dia. Kalau model sebelum ni memang tidak ada lah, dia rata. Tapi yang model premium ni, inilah salah satu kelebihan dia, kamu boleh tengok langit. Mantap. So untuk dalam ni sebenarnya samalah lebih kurang dengan yang model ni. Dan apa yang saya fahami, dia punya kerusi ni sebenarnya dia ada aircon. Okey, itu info yang saya dapat lah. So kalau tengah hari panas, kerusi ni sebenarnya seat dia ni boleh sejuk. So nanti kita confirmation dengan SA waktu test drive nanti, tengok betul ke tidak kerusi ini sejuk atau tidak. Alright. Okey, kami ni mau juga tahu. Tadi kami pusing-pusing cek dia punya skrin ni, dapat juga dia punya setup sebenarnya untuk buka ni benda ni di atas ni. Jadi kita cuba buka sementara kita tunggu yang test drive. Dapat juga akhirnya walaupun tanpa bantuan daripada SA. Cuba-cuba saja. So di sini dia ada sunroof blind, sunroof ada dua mode. Jadi kita buka yang tutup dulu, kita swipe di bawah ni, buka habislah. Boleh buka. Mantap. So kita buka habis sampai hujung, nampak dunia geng. So itu untuk dia punya penutup. Kita buka yang cermin dia lagi, kita separuh lah, kita cuba separuh. Wow, mantap. Okey, cuba lagi sekali sampai hujung. Okey, so dia boleh buka lah, tembus. Kamu boleh melihat masa depan. So ni kalau kamu jalan di tempat-tempat macam Kundasang, yang tempat-tempat sejuk, memang sesuai lah kan. Tapi jangan saya kena hujan lah, tiba-tiba hujan memang basah. So inilah dia kelebihan untuk IMAX 7 untuk model premium. Dia ada sunroof, boleh buka, boleh melihat masa depan. So berbaloi lah kalau kamu memiliki yang model premium ni sebenarnya, yang tidak ada pada model yang satu. Okey, jadi harganya pun saya ingat tidak juga beza jauh sebenarnya. Okey, nanti kamu boleh semak lah harga yang ini, saya sertakan nanti harga di bawah untuk kamu rujukan kamu. So kita cuba tutup balik. First kita tutup dulu dia punya cermin tu, kita tutup habis, naikkan ke atas. Okey, dia tutup. Okey, so yang begini ni kalau kamu macam driving yang macam tidak panas kan, sesuai lah kamu buka yang cover yang pertama tu, tinggalkan cermin ni. So kamu boleh nampak lah, sebab cerminnya ni pun tidak begitu clear.
maksudnya ada gelap sedikit. Tapi saya ingat kalau kamu sudah beli ni, kamu beli tinted sebenarnya, kasih hitam supaya cahaya matahari itu kurang lah kan masuk ke dalam kereta ni, jadi dia macam redup sedikit. So kalau sudah kamu puas-puas melihat masa depan, kamu boleh tutup habis, swipe habis ni, cover ni, dia akan balik macam asal. Okey, dia tutup. Dia boleh tutup separuh, boleh tutup habis. So kalau orang belakang tidak mau kena matahari, kamu boleh buka separuh. So tu ada pilihan lah untuk kamu mau buka habis, separuh sikit, berpulang dengan pemandu tu. So inilah dia model untuk kategori premium. Okey, sekarang ni saya berada di bahagian belakang untuk model premium. So seperti biasa, walaupun saya sudah pernah buat review sebelum ni, tapi untuk kamu kita buat lagi untuk model premium ni. So saya berada di bahagian belakang ni memang sangat-sangat selesa lah. Okey, apa kelebihan premium ni? Kalau banding dengan yang model sebelum ni, memang inilah kelebihannya. Imagine lah kalau kamu berada di sebelah belakang ni kan, tengah driving. Kita ambil pendekatan yang kalau kamu driving ke area Kundasang, sambil kamu driving, orang belakang ke orang depan ke, kamu nampak Gunung Kinabalu, memang mantap, memang best kan. Kamu begini kan, nampak gunung tu, macam mana? Mantap tak mantap IMAZ 7 ni. So kalau kamu berminat untuk memiliki sebuah Proton IMAZ 7 ni, yang pastinya ini adalah model EV. Okey, tidak perlu isi minyak, tidak perlu repot-repot payah-payah pergi stesen minyak, cas saja kamu dapat perjalanan lebih kurang 300 lebih kilometer begitulah kan, 300 hingga 400 kilometer untuk satu isian bateri penuh. So lepas ni kita akan review untuk test drive, kita tengok macam mana kemampuan EV ni, power tidak power dia punya kuasa motor ni di atas jalan raya. Ini adalah dia Proton IMAZ 7 seperti yang telah saya tunjukkan pada kamu. Bagian dalam, apa kelebihannya bagian atas. So untuk bagian depan secara asasnya sama saja untuk model yang satu. Okey, tapi dalam dia sama pun sebenarnya dia ada tiga lah yang nampak berbeza. Pertama, dia ada sunroof. Kedua, dia ada rim yang cantik. Okey. Ketiga, sudah pastinya di belakang tu ada power boot. Bonnet dia power boot, buka sendiri, tutup sendiri. So itulah tiga yang utama yang kita boleh nampak lah. Untuk ciri-ciri lain sebenarnya kemungkinan yang saya dapat maklum, dia punya mungkin kuasa bateri lah lebih jauh perjalanannya. Nanti kita double check dengan SA. Tapi yang pastinya tiga benda tadi tu memang ada di premium ni. So sekarang ni pilihan kepada korang, kamu mau yang premium ataupun bukan, terletak dengan kamu punya minat sendiri. Kalau saya alang-alang kita akan ambil yang premium sebab harga tidak juga jauh bezanya. Seorang cakap biar biar pikir sekali, ambillah yang full spec, lagi mantap sebenarnya kan. So lepas ni kita akan test drive untuk model premium ni di atas jalan raya. Jangan ke mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Vlog. Akhirnya kita telah sampai giliran untuk test drive Proton IMAZ 7 Premium. So inilah dia yang kita akan test drive pada hari ini. Kita akan pusing-pusing di kawasan yang telah diaturkan oleh Proton ni. Jadi lepas ni kita akan tengoklah macam mana performance untuk kereta ni. Power tidak power untuk model ni, berapa jauh dia boleh bergerak. Nanti kita akan tanya SA yang akan ikut kita pada hari ini. Saya dipahamkan sekitar lebih kurang 400 lebih kilometer lah untuk model ini. Jadi teruskan bersama saya untuk kita test drive Proton IMAZ 7. Okey, sekarang kita berada di dalam Proton IMAZ 7 Premium. Sekejap lagi kita akan test drive, dan untuk hari ini kita ditemani oleh SA daripada Follow Eurocar. Okey. Nama saya Jaden. Kalau mau beli IMAZ boleh cari saya lah. Alright, nanti kita akan sertakan dia punya nombor telefon di bawah ni, description, supaya kamu kalau mau tanya brother ni boleh tanya anytime kan. Mau test drive macam saya buat ni, kamu boleh message dia, WhatsApp dia, call dia. Okey. Yang penting hari-hari buka ini kedai. Iya.
Hari 1 sampai hari 6 kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 petang. Untuk Sunday sama public holiday kita buka dari jam 9 pagi sehingga jam 3 petang. Okey, yang penting hari hujung minggu tu dia cepat sikit lah tutup. Ya, Tapi yang lain hari kamu boleh datang sini sebelum kamu test drive. Kamu boleh call. Okey, kita akan mulakan perjalanan. Tekan brake, Tarik ke bawah. tarik ke bawah. Sekarang kamu di sport mode, kamu cuba comfort dulu lah. Okay, comfort mode. Dia So ada sekarang dia punya indicator gear dalam D. Okey, okey. Mantap. So, ringan. Dia punya brake adalah electronically release, maksudnya dia auto lah. Kalau tekan minyak sudah berjalan lah. Alright. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tekan ni kan? Terus tekan saja. Lain sikit. Biasalah electric car. Bukan macam enjin. Okey. So kita akan gerak. Pergerakan kita nanti kita akan tanya di mana. So sekarang dalam mode comfort. Yes. Itu bunyi apa? Bunyi safety belt belakang. Oh, kameraman belum pakai safety belt. Okey, kita teruskan perjalanan. So inilah dia Proton IMAX 7. Okey, untuk model premium. Apa yang menarik untuk model premium ni seperti yang saya cakap tadi, kalau kamu tengok bahagian atas sudah pastinya ada sunroof. Sunroof kah? Betul lah kan, sunroof. Betul. So dia boleh buka habis, boleh buka untuk bahagian cover tu saja. So kalau sama cermin boleh buka. cermin pun boleh buka, tapi cermin ni kalau kamu betul-betul di tempat yang sesuai lah. Macam yang saya cakap tadi di Kundasang memang mantap. Betul. Tapi jangan keluar, nanti kena saman. Curi-curi boleh. Okey, pusing kiri. Kanan. Okey. Salah, signal di sini. Ya, betul. Tengok sikit lagi saya pergi kasih tu gear. Inilah kalau kamu Tidak apa, sebab bukan semua orang biasa. Ya. Tapi dia akan bagi fall safe lah. sebabkan satu-satunya model yang bukan modelnya saja, asal Proton lah. Dia punya gear terbalik. Sorry, bukan gear, dia punya signal terbalik. So kamu kena belajar cepat lah. Kena ingat cepat di mana signal dia. So kalau IMAX ni dia punya gear di sebelah kanan, dia punya signal sebelah kiri. Wiper pun sebelah kiri. Wiper pun sebelah kiri. Jadi kena cepat belajar lah kan nanti wiper jalan. Okey, basic dia punya depan ni sangat simple lah tapi menarik sebenarnya. Ada wireless charging. Okey, kita akan test drive. Masuk ke mana? Ke kiri. Okey, kita ke kiri. Sedap pick up dia. Senyap. Yes. Syok. Untuk Proton IMAX ni tak kira prime ataupun premium, dia punya motor adalah sama. Horsepower 215 horsepower. Okey. Dan juga Newton meter 320. 0 ke 100 km per hour 7 saat 300 lebih saja. Newton meter. Saya ingat sama power dengan enjin-enjin yang besar kalau pakai minyak. 300 lebih. So saya sangat menarik sebenarnya di depan tu ada satu indicator meter. Itu heads up display. Jadi kamu tidak perlu lagi tengok di depan ni, kamu nampak saja di situ. Yes. Dia ada cukuplah sebenarnya kan. Dia ada berapa jarak kereta tu. Okey. Yes. So kita terus ya. Terus ke depan. Ambil kanan. Ya, ambil kanan. Okey, kita tekan sikit. Sedap geng, sedap. Wah. Sedap oi. Baru semua belilah. Weh, masuk kanan. Gila. Baru sikit. Itu baru comfort. Kalau sport Dia punya kereta dia EV. Dia punya power sama torque memang instant punya banding dengan kereta petrol ataupun diesel di mana dia ada lag sikit. Oh, betul. Yang untuk EV ni dia tidak delay lah. EV dia no delay. Dia So kita masuk situ kan? Ya. Masuk sebelah tu kan? Yes, betul. Ya betul. So EV memang tidak delay. Power dia kalau kamu tekan dia bagi 100%. Kalau enjin dia ada delay. Kalau yang enjin ada turbo pun ada lag sikit. Ada sikit lah. Tapi kalau elektrik memang confirm tertinggal kamu punya masa depan, masa lalu, kenangan masa lalu kamu di belakang. Okey, kita masuk terus. Hari ni ada jam sikit jalan, tidak apa. So kita ambil pusing balik. Ambil belatan. Terus Roundabout exit ketiga. masuk pusing sini balik kan? Tidak. Masuk pergi belakang sana. Ya. Pergi Bukit Padang. Kan? Ya. Okey. Itu juga sebenarnya saya punya laluan kalau saya test drive sebenarnya di sini ni. Ya, ada laluan banyak. Dia ada laluan bagi Ada kamu laluan. test cornering. Cuma kan kalau saya dapat request kan ini kan saya mau test drive di Bukit bang. Boleh kah? Boleh. Sana Bukit Padang.
Boleh. Sebabnya kalau saya test drive selalu kereta, saya akan test di situ sebab dia ada bukit. Jadi kita coba. Saya tidak mau jalan rata. Saya mau jalan bukit. Sebab Sabah ni terkenal dengan Bukit Pukau, terutamanya Bukit Kimanis. Jadi kalau kamu mau beli ni, mesti kamu akan rembat di Bukit Kimanis kan. Jadi walaupun bukit tu tidak setinggi Bukit Kimanis, kita cubalah macam mana dia punya respon untuk EV ni. Sebab ini adalah EV pertama yang saya akan cuba di bukit. Sebab sebelum ni ada 2 EV yang telah saya cuba. Untuk model BYD, untuk model Nissan Kick, saya tidak sempat lagi untuk cuba di bukit. Tapi ini adalah EV pertama, kita akan cuba di bukit. Mantap. So kita akan tengok macam mana dia punya respon. Sebab 2 model tu kita tidak sempat untuk test drive di situ. Sebab iyalah musim tu kita test drive macam ni jugalah, waiting kan. Jadi ikut giliran. Jadi masa tu sangat peak lah kan. Jadi hari ni kita cuba berada ni. Dia cakap boleh bah kalau kau dia cakap. So kita tengok macam mana kemampuan Proton Imas 7 ni di atas bukit, di Bukit Padang. Kamu tahu juga di mana saya taruh test drive tu. Harap-harap hari ni jalan dia ada clear sikit lah. Kita tengok macam mana respon. Sebab kalau jalan lurus ni kereta apa pun laju. Kita tengok kemampuan dia. Dengan berapa? 200 lebih horsepower. 215 horsepower, 320 Nm torque. 215 horsepower. Sepatutnya memang sedap. Okey, kita cuba. Kita harap melepas di jam ni okeylah. Dia punya steering memang sangat lain daripada yang lain lah. Macam persegi. Macam apa ni? Macam zona kemek. Ya. Lepas tu kan kau punya feel kan macam main game. Macam main game. Biasa steering bulat. Ini persegi, tapi tak juga persegi. Imagine lah kan kalau di steering ni ada gear. Kan mana tahu satu hari kan Proton upgrade boleh apa? Pedal shift. Kalau lah kan. Tapi tak mustahil kan? Tidak mustahil lah. Boleh lah kan. Mana lah tahu kan. Ataupun bukan untuk EV lah kan. Mana tahu untuk model yang pakai minyak. Ada di sini. Guna steering ni. Awal lah. So kita dalam mode comfort. Dia ada 3 mode. Eco, Comfort dan Sport. Yes. So kalau Eco tu dia kebiasaannya power akan drop lah kan. Power dia limited kan. untuk demand petrol. Itu untuk macam masuk bandar. Boleh lah. Bandar-bandar. Okey, kita sekarang berada di Sport mode. Sport mode. Kita test power dia. 215 horsepower. 320 Nm untuk motor dia. So kita tengok. Kita tunggu clear. Masalahnya susah betul mau clear. Tekan sikit. Boleh tahan. Yes. Itu auto speed limit. Ya, dia Dia ada detect kan. Okey. Dia ada sensor di situ. Dia akan nampak speed limit jalan raya. Kereta ni ada kamera dan juga radar di depan, sama dengan Prime. Okey, dua model ada lah kan. Ada. So yang model yang Prime tu pun ada meter begini. Tiada. Begitulah. Kalau kamu mau yang begini, kamu belilah yang premium. Seperti yang saya cakap tadi lah. Alang-alang kamu beli kan. Beza dia berapa ribu sebenarnya? 14 ribu je pun. Bukan banyak. 14 ribu tu masuk kamu punya loan. Saya ingat kalau monthly pun tidak banyak. Dalam belas ringgit, puluh ringgit saya mandi kamu sebulan. Yes. So tidak banyak beza. Kita try potong. Mantap. Dia punya larian lain gila. Memang gila. Kalah engine turbo. Turbo petrol pun tidak macam ini. Kau kena biasakan dulu lah sebenarnya betul. Kereta ni dia apa orang cakap apa? Macam kuda liar geng. Tak boleh main-main lah. So kalau kamu berada di dalam sport mode ni, kamu pastikan yang kamu betul-betul bersedia lah sebenarnya. Kalau orang yang, saya ingat driver yang baru, yang mungkin baru pegang steering, saya syorkan jangan dulu lah kan bro. Jangan dulu pergi sport mode. Kalau kamu sudah ada pengalaman 5-6 tahun bawa kereta yang power saya ingat boleh lah. Tapi kalau yang
budak-budak baru mau up, sure. Kurang-kurangnya 2 saya pun rasa dah cukup. Betul. Yes. Kalau budak-budak yang baru mau up, saya syorkan jangan pergi sport mode lah, sebab dia punya larian macam kuda liar. Serius. Yes. Salah kala itu enjin turbo petrol memang tidak sama, sebab dia punya motor, dia torque dia tidak delay. Kalau turbo petrol pun, walaupun dia turbo full dia setting, dia ada lag. Dia akan ada time itu RPM sampai berapa ribu dia akan buka. Tapi ini tiada. Tekan dia bagi, bikin seram juga lah sebenarnya kereta ni. Macam mana kereta ni boleh laju? Uish, bikin seram. Kereta ini juga ada 256 ambient lighting. Uish. Kamu boleh choose either dia link to driving, dynamic gradient, color yang solid ataupun dia two-tone. Untuk model premium saja. Premium saja. Dengar, premium saja. Jadi kalau kamu mau ada lampu-lampu cantik-cantik, kamu beli premium, jangan kamu beli prime. Nanti kamu cari di mana tu lampu. Kena marah lagi berada ni sekarang. So kita pusing sini. So elektrika ni jangan main-main lah sebenarnya. Orang nampak elektrika ni kadang-kadang orang buat penilaian awal apa juga cakap EV kan. Tapi kalau kamu belum pernah cuba EV ni, kamu datang dulu test, memang jauh 100% lah daripada kereta enjin ni. Kamu cuba dulu lah, baru kamu tahu. So dia punya seat ada aircon. Yes. Semua kah? Untuk depan 2 saja. Oh ni. Sekarang buka lah. Seperti yang saya cakap tadi, yang saya review tadi, dia punya seat kiri kanan depan ni dia ada aircon. So kalau imagine lah kalau kamu parking kereta kamu ni kan di matahari panas kan. Yes. Kamu boleh sejukkan cepat lah seat dia ni. So anginnya dari mana? Dari bawah ke dari belakang? Bawah belakang. Oh Mana? gitu. Oh. So ada sejuk lah betul. Okey. Lepas tu dia ada memory seat, kiri kanan tempat duduk dia electric controller. Betul. So kamu boleh adjust, tidak payah lagi main sorong-sorong. Ada 16 speaker. 16 speaker Fly Me Sound dengan termasuk di sini. Termasuk di untuk driver ni ada 1 speaker. Yes. So kalau kamu mau sendiri saya dengar, kamu boleh dengar di sini. Kalau kamu mau dengar semua, 16 speaker tu kamu boleh on speaker dia. So dia banyak lah banding dengan Prime. Prime ada 8. 6. Prime 6. Tapi standard saja. Standard. So ini ada 16. 16 Fly Me Sound with one of system. Mana ada tapuk dia punya speaker tu. Punya banyak 16. Okey, setiap pintu 2. Okey. 3 di sini. Okey. 2 headrest, belakang 3. 16 kalau kamu jalan healing sendiri ni. Okey, ada kosong sikit, tekan sikit. Ui, tak boleh main-main, tak boleh. Sport mode kuat, gila. Tak boleh bawa main-main. Bahaya. Kita cari tempat yang clear. Okey, inilah dia Bukit Padang, Taman Tun Fuad. Tekan sikit. Walaupun steering dalam bentuk sport, masih macam kuda liar. Tekan sikit saja. Dia spin tayar, geng. Tayar dia spin, gila. Punya kuat torque dia tu. Pikir saja juru kamera di belakang lah. Hilang kenangan-kenangan masa lalu, tinggal di belakang. Yang orang paling rasa sebenarnya penumpang belakang. Betul kan, bro? Dia punya yang steady. Tapi sebenarnya saya pun kalau ikut sebelah cari tempat yang inilah tempatnya yang saya maksudkan. Setiap kali saya test drive apa-apa kereta lah, tempat ni lah memang jadi tempat favourite saya lah. Saya akan request pada SA, saya mau test di sini. Sebab tempat ni ada bukit. Kita mau tentukan kereta tu power di sinilah sebenarnya. Respon enjin dia turbo ke EV ke. So ini adalah EV pertama Proton IMAZ 7 yang kita berjaya test di tempat ni. Yang 2 kita belum berjaya. Mungkin di masa akan datang yang 2 model tu kita cuba request lah kalau ada masa peluangan. Dan hari ini terbaik untuk IMAZ, beruntung karena dapat kita test di sini. Saya tidak pastilah untuk test drive yang lain. Adakah orang pernah bawa sini, bro? Tidak kan? Awal tengok
orang lain test drive dia buat jalan lurus, kita bawa di sini. So ini kereta pertama EV IMAZ 7 Premium lalu di sini untuk test drive secara eksklusif untuk kamu. Kita pusing balik, kita naik bukit ni balik, kita harap-harap kosong. Kalau kamu tekan dia automatic kah? Ya, ini ada autonomous emergency brake. Oh, okey. Kalau kamu macam kurang respon kamu punya brake, dia akan brake sendiri. Okey. Telah teruji. Sekejap depan tu kosong. Okey. Alah, jangan nak keluar. Boleh dah, sikit. Dia spin no. Ui. Sport mode ni kan? Dia spin tayar gila. Belum habis tekan tu. Power. Kalau beginilah kan, kalau kamu bawa di Bukit Kimanis, confirm tidak ada masalah lah. Tok dia. Kau dengar bunyi tayar tu. Saya harap kamu dengar lah bunyi tayar tu. Dia spin, memang cukup power lah dia punya tok. 215 power. Padu. So jangan tunggu kasih lama. Order hari ni, booking hari ni. Okey. Bolehlah, cukuplah. Jangan tekan lagi. Driver sedap tekan. Yang sebelah mau pingsan sudah saya rasa. Okeylah, secara keseluruhannya bagi saya untuk EV ni, IMAZ 7 ni untuk naik bukit saya rasa tiada masalah lah. Memang cukup power. Kamu boleh layan lah. Dia punya power tu dia tidak delay. Okey. Memang cukup lah. Dan untuk model premium ni dia boleh bergerak sejauh lebih kurang 400 lebih kilometer. 410 km. 410 km. Jalan depan tu lah kan. Kita pusing balik. So kita sudah dapat test. Tapi akan datang kita akan cuba request lagi lah. Macam tak puas nak tekan tu tau. Ni Eco mode tu. Ni Eco. Yes. Eco ni dia ada limited. Kalau tekan, Eco pun power lah. apa yang limitednya? Maximum power lah. Ya, tengok limited. Eco pun mengejut. Macam tak banyak beza lah bro. Eco pun masih power kan? Jadi kalau kamu yang untuk yang baru driving pakai Eco je lah. Janganlah pakai sport mode, bahaya, laju betul. Ya, janganlah kamu pakai sport mode tu. Bikin takut juga kalau belum bandar janganlah. Kalau kawasan-kawasan bandar ni janganlah. Tapi hari ni nampaklah saya test drive kan. Tapi kalau kamu sudah beli kereta ni kan, janganlah kamu pakai sport mode di bandar ni, bahaya. Laju geng, laju. Enjin dia turbo pun Oh betul, dia Eco dia starting dari kosong. Yes. Dia lemas sikit. Yes. Tapi dia maksimum sama, dia powernya lebih kurang. Dia starting. Betul Eco. Itu lebih beza Eco dah. Kereta ni ada juga ICC, Intelligent Cruise Control. Okey. Activate pakai ini saja. Okey. Lepas tu kalau ICC dia boleh control kamu punya steering dengan speed sekali. Kalau Adaptive Cruise Control dia speed saja. Tapi kamu boleh configure lah. Maksudnya kalau kereta depan berhenti dia akan berhenti. Berhenti juga kan? Kereta ni pun ada dia punya voice command jugalah. Okey, ada. Okey. High Proton. Ada lag sikit. High Proton. How can I help? Close sunroof blinds. Sure. Main cakap je. Open driver side window. Okay. Close driver side window. All right. Padu geng. Main cakap je. Itulah kelebihannya. Dia punya voice recognition dia continuous punya, macam tadi saya cakap. Open sunroof blind, close sunroof blind, open driver window, close driver window. Dia continuous banget. Dia boleh dengar sambung tu. Kecuali kamu pergi disable dia. Gitu. Okey. So ini voice command ni ada pada Prime juga? Ada. Okey, nasib baik ada. Nasib baik ada. Kalau kamu malas kan, kamu cakap je lah kan. Suruh buka, suruh tutup. Sejuk airconnya, gila. Memang sedap lah. 15.5 apa? Padan pun. Dia dual aircon kan. Sebelah sana lain, sebelah sini lain. Yes, dia dua. Belakang pun ada situ aircon. Bagian penumpang belakang. So tidak isu lah.
Kalau kamu ramai-ramai naik kereta ni, tidak isu yang orang belakang. Biasa selalunya orang belakang yang kepanasan kan. So untuk model IMAZ 7 ni, di belakang pun dia support untuk aircon lah. So tidak masalah. Orang belakang pun sejuk, orang depan pun sejuk. Okay, kalau boleh nampak di sini dia ada panggil vehicle to device power supply lah. Okay. Vehicle to device ni ataupun kita panggil dia V2L, vehicle to load. Maksudnya kereta ini boleh jadi electric generator lah. Sebab kalau beli kereta kita memang ada bagi satu V2 adapter untuk kamu plug in dekat charging sana. Dia ada 3 pin, kamu kasih cucuk masuk, kamu boleh charge phone, guna appliances dan lain-lain. Macam kalau tiba-tiba rumah blackout kan, gitu tu kan, boleh plug in. Ini memang sesuai lah kalau pergi camping, kamu bawa extension saja. Itulah kelebihannya, yang salah satu kelebihan EV ni lah, kamu boleh jadikan apa, generator. Yes. Kan? Oh, di sini ada lampu juga. Ada. Untuk para cewek-cewek. Prime tiada lah. Oh, prime tiada. Prime tiada Rugi lampu lagi kalau jadi pada cewek-cewek, bebe-bebe yang selalu pasang lipstick tu, kalau malam-malam gelap-gelap ada lampu di sini sebelah menyebelah. Tapi ada pada premium saja. Prime jangan kamu cari, memang tiada. Mungkin cermin ada lah. Cermin ada. Cermin ada, lampu tiada. Pakai lampu sendiri lah kamu. So ini 360 kamera. Yes. Okay. Dia boleh juga activate pakai ini shortcut key. Boleh customize sebenarnya. Oh, kena study lagi ni kalau begini. Oh, kena baca buku dulu ni, belajar. Lepas tu dia punya yang ini adalah dia punya media knob untuk volume. Tapi kalau tekan lama-lama dia boleh customize. Oh. Untuk yang prime pun ada juga, cuma dia tiada yang ni 2 saja. Oh, itu untuk lampu kan. Oh, di sini tu ya, betul lah, baru perasan. Ya. Ada biru-biru. Malam baru nampak lah sebenarnya. Ya, malam Kan? baru nampak. Bawa kaki ada kah? Tidak. Sini je kan? Yes. Okay, so kalau kamu driving malam, baru kamu akan nampak efek dia lah sebenarnya. Kamu mau pilih warna apa, terpulang. Kamu punya mood, mau yang lembut kah, yang panas kah, warna panas kah, apakah kamu punya pilihan sebenarnya. Boleh adjust di sini. Either kalau dia punya 360 kamera, buka belakang ataupun switch media source saja. Oh. Boleh configure di sini. Kamu Yang memory preset pun boleh juga customize di sini. So monitor ni bukan sekadar monitor sebenarnya, semua ada di sini. Kamu kena belajar lah. So yang punya sistem ni, dia ada sistem 4G internet kan? Yes. Berapa lama dia punya langganan ni? Okay, itu data dia 5 years unlimited. 5 tahun. Warranty pula 6 tahun unlimited mileage. Motor sama battery warranty 8 tahun ataupun 160,000 km. Oh. Ada 5 tahun data. 5 tahun tu tidak perlu buat apa-apa lah. Pakai biasa, gitu je kan. Biasa guna untuk map atau Spotify lah. Okey, rasanya inilah kita punya review untuk test drive pada kali ini. InsyaAllah kita akan test drive lagi kalau ada peluang di masa akan datang. Rasanya memang dah puas. Nanti kita cuba dulu di masa akan datang lah. Kita stay dulu mungkin 1-2 bulan, 2-3 bulan. Biar EV ni dia sudah reda-reda daripada peminat-peminatnya untuk test drive. Kita akan cuba buat satu special content lagi untuk kita ambil di Bukit Kokol. Bukit Kokol tu yang orang, kamu pun tahu lah, kalau area-area Sabah ni tahu Bukit Kokol tu macam mana, dia punya tinggi tu boleh tahan. Okey, terima kasih kepada Bro Jaden. Nanti kita akan dapatkan nombor telefon dia, saya akan sertakan di description di bawah. Kamu boleh kontak brother ni untuk kamu test drive IMAZ 7 Premium ini. Kamu boleh test drive juga Prime, ada 2 pilihan kan, terpulang pada kamu. Okey, rasanya sampai di sini untuk konten kita pada kali ini, untuk review Proton IMAZ 7. Sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye.